Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hajar binti Muhammad Asri, nombor matrik 068178. Mukjizat adalah perkataan Arab. Erti mukjizat pada bahasa ialah yang melemahkan. Erti mukjizat pada istilah ialah sesuatu yang dapat melemahkan dan mengalahkan musuh yang dibawa oleh rasul-rasul dengan keizinan Allah. Mukjizat berlaku dengan izin Allah. Tiada siapa termasuk Nabi atau Rasul yang melakukannya atau mampu menghasilkan satu mukjizat sendirian tanpa izin Allah. Mukjizat tidak diperoleh melalui pembelajaran. Sesetengah mukjizat telah menakutkan Nabi atau Rasul yang melakukannya, dan inilah apa yang telah berlaku kepada Nabi Musa apabila baginda diperintahkan untuk melontarkan tongkatnya, yang kemudian dia melihatnya bergerak seolah-olah ia seekor ular. Nabi Musa sendiri takut dengan apa yang berlaku. Allah Subhanahu Ta'ala telah menjadikan bagi setiap Nabi mukjizat yang bersesuaian dengan zamannya dalam 3 bentuk. Yang pertama, perbuatan seperti keluarnya unta Nabi Saleh AS daripada batu gunung dan menukarkan tongkat Nabi Musa kepada ular. Yang kedua, pencegahan seperti api tidak membakar Nabi Ibrahim ketika dicampakkan ke dalamnya. Yang ketiga, perkataan seperti Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tuan Sarah Bahijah binti Tuasuh, bernombor matrik 068194. Saya akan membicarakan tentang mukjizat Al-Quran. Awal pertama mukjizat Nabi yang membuktikan Allah Subhanahu Wa Taala membantu dan membelanya ialah mukjizat Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang paling berkesan dan teragung daripada segala mukjizat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seluruh Nabi dan Rasulnya. Kerana Al-Quran adalah mukjizat yang kekal abadi sepanjang zaman, yang tetap dan sentiasa menuturkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap masa dan tempat. Sedangkan mukjizat lain yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bukti atau bantuan dan pembelaannya kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya telah berakhir dan tamat, berlalu di telan zaman dan menjadi berita atau sejarah untuk dikenang. Hikmah mengapa kemukjizatan yang sedemikian, iaitu mukjizat Al-Quran, hanya khusus menjadi mukjizat kepada kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja adalah kerana risalah yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya bersifat sementara, iaitu menanti kebangkitan atau pengutusan nabi yang akan lahir selepasnya. Adapun risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kekal sehinggalah ke hari kiamat. Maka kerasulan Nabi memerlukan mukjizat yang membuktikan dan menjadi saksi atas kebenaran risalahnya itu sepanjang masa tersebut sehinggalah ke hari kiamat. Adapun sudut-sudut kemukjizatan Al-Quran itu banyak dan boleh dibahagikan keseluruhannya kepada 2 sudut. Pertama, yang merangkumi seluruh manusia, dan kedua, sudut yang hanya khusus kepada bangsa Arab sahaja. Contoh sudut yang umum adalah dalam pemberitahuan tentang perkara gaib yang masih belum berlaku. Kemudian telah benar-benar berlaku seperti yang telah diberitahu tentang umat-umat Islam pada zaman silam dan kisah-kisah mereka. Sebagaimana tercatat dalam syarat yang meliputi dan menyeluruh, yang halus dan terperinci, yang sesuai dilaksanakan pada setiap masa dan tempat. Sedangkan seperti yang diketahui umum, Rasulullah SAW adalah seorang yang ummi, iaitu tidak tahu membaca dan menulis. Lebih-lebih lagi, baginda tidak pernah mempelajari undang-undang dan tidak mengambil berat tentang urusan pentadbiran dan sistem peraturan dalam masyarakat yang dikenali pada masa itu, iaitu masyarakat Yunani dan Parsi. Seterusnya, tercatat juga dalam kaedah dan kajian ilmiah di mana para pengkaji pada hari ini telah mengkaji untuk mendapatkan hasil penemuannya. Sudut kemukjizatan ini dapat dipahami sama ada oleh kalangan bangsa Arab atau bukan Arab, selagi mereka mempunyai kemampuan akal yang sihat. Pun, pada sudut yang khusus bagi orang Arab mengenai Al-Quran ini adalah gaya bahasanya yang indah dan berseni, yang berbeza daripada seni sastra Arab. Jika dilihat dalam bentuk prosanya dengan gaya bahasanya yang tinggi ataupun dalam bentuk puisi yang dikenali dengan buhur dan arutnya. Di samping itu, Al-Quran juga mempunyai balaghah yang tinggi, dan meskipun balaghah itu tinggi tetapi dapat difahami dan dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat.
tak kira daripada orang kebanyakan sehinggalah mereka yang mempunyai pelajaran dan pendidikan, dan seterusnya kepada mereka yang pakar dan ahli dalam sastra. Disebabkan Al-Quran ini mempunyai balaghah yang tidak mampu ditandingi dan jauh sekali untuk diatasi oleh seluruh ahli bahasa dan balaghah, daripada zaman Rasulullah SAW lagi, Al-Quran ini sering tercabar dan dicabar untuk menghasilkan yang seumpama dengannya. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, orang-orang jahiliyah ni selalu meminta Rasulullah untuk menunjukkan bukti kebenaran kerasulannya. Maka Allah telah memberitahu mereka bahawa Al-Quran itulah bukti yang teragung, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 50 hingga 51 yang berbunyi, dan orang-orang kafir Makkah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat-mukjizat daripada Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahawasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, sedangkan ia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Meskipun Allah dah menurunkan mukjizat unggul, iaitu Al-Quran ini, tetapi orang-orang kafir masih tetap dengan kekerasan dan keingkaran mereka, dan mereka pun menafikan semua ayat yang tertulis dalam Al-Quran itu, yang mana ayat-ayat Al-Quran ini mengandungi dalil dan bukti kebenaran Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulita Aisyah binti Nasaruddin, nombor metrik 068354. Mukjizat Nabi tentang membelah bulan. Pada zaman jahiliah di daerah Syam hidup seorang raja yang bernama Habib bin Malik. Beliau adalah seorang raja penyembah berhala yang belum memeluk Islam yang didakwahkan Nabi Muhammad SAW. Hingga suatu hari, Abu Jahal yang juga memusuhi dakwah Rasulullah SAW menghantar surat kepada raja tersebut. Abu Jahal bersurat perihal dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW hingga membuat raja tersebut penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Akhirnya, raja tersebut membalas surat Abu Jahal bahawa ia akan berkunjung ke Mekah. Mendengar hal tersebut, Abu Jahal bersama para pembesar Quraisy menyambut kabar tersebut dengan penuh kegembiraan. Sang raja dan 10,000 orang akhirnya bertolak untuk berkunjung ke Mekah dan bertemu dengan Abu Jahal. Setelah bertemu Abu Jahal, sang raja bertanya, seperti apa orang yang bernama Muhammad itu? Abu Jahal lalu menjawab, sebaiknya tuan tanyakan saja kepada Bani Hashim. Lalu raja tersebut bertanya kepada salah seorang dari Bani Hashim. Orang tersebut kemudian menjelaskan bahawasanya di masa kecilnya Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik hati. Namun sejak menginjak usia 40 tahun, ia mulai banyak menyebarkan agama baru, menghina dan memandang rendah Tuhan-Tuhan kami. Dia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Mendengar penjelasan tersebut, Raja Habib kemudian memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW, dan jika dia tidak mahu, harus paksa sampai mahu. Bersama Abu Bakar dan Siti Khadijah, Rasulullah SAW kemudian mendatangi mereka. Di sepanjang perjalanan, Siti Khadijah menangis kerana khawatir akan keselamatan Rasulullah SAW. Melihat hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah SWT. Setelah sampai di Atbah, iaitu tempat di mana Raja Habib berada, Rasulullah SAW mendapat sambutan dengan rahmat. Bahkan dipersilakan duduk di kerusi yang terbuat dari emas. Sang raja lalu berkata kepada Rasulullah SAW, Wahai Muhammad,
Setiap Nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang kamu miliki? Rasul kemudian membalikkan pertanyaan raja tersebut. Mukjizat apa yang Tuan inginkan? Raja Habib lalu menjawab, aku ingin matahari yang sedang bersinar terang engkau tenggelamkan. Setelah itu, munculkanlah bulan. Kemudian, turunkanlah bulan itu ke tanganmu. Belah bulan itu menjadi 2 bahagian dan masukkan kedua belahan bulan tersebut ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Setelah itu, keluarkan dan satukan kembali seperti semula. Kemudian perintahkanlah bulan itu mengakui bahawa engkau adalah Rasul. Lalu kembalikan bulan itu ke tempat semula. Jika engkau mampu melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu. Mendengar tentangan Raja Habib kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal gembira sekali kerana dia yakin Rasulullah SAW tidak mungkin bisa membelah bulan. Akan tetapi, Rasulullah SAW dengan yakin menjawab permintaan raja tersebut. Aku akan penuhi permintaan Tuan, ucap Rasul kepada sang raja. Rasulullah SAW kemudian berjalan ke arah gunung Abi Qubaish untuk melaksanakan solat 2 rakaat. Selesai solat, beliau berdoa agar permintaan raja tersebut boleh dipenuhi. Seketika itu, tanpa diketahui oleh siapapun, turunlah 12,000 malaikat. Malaikat tersebut kemudian berkata, wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu. Allah berfirman, wahai kekasihku, janganlah kau takut dan ragu. Sesungguhnya, aku sentiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali tentang permintaan Habib bin Malik. Pergilah kepadanya dan membuktikan kenabian dan kerasulannya. Sesungguhnya, Allah lah yang menjalankan matahari dan bulan, serta yang mengganti siang dan malam, termasuk yang telah menyembuhkan puteri raja tersebut yang asalnya cacat, tidak punya kaki dan tangan serta buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Haisha binti Hayat Elais Ismail 068823. Okey, insyaAllah hari ini akan Ana jelaskan tentang mukjizat terbelahnya bulan. Okay, Ana akan sambung tentang kisah ini dengan sahabat saya. Rasulullah bertemu dengan orang-orang kafir. Okay, selepas mendengar hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang mukjizat yang diberi kepada Rasulullah, Rasul pun langsung bergegas turun menjumpai orang-orang kafir, dan pada waktu itu matahari sedang beranjak senja, makin petang. Rasulullah kemudian berdoa agar bulan segera terbit. Dan maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Kemudian terjadilah peristiwa Rasulullah membelah bulan dengan 2 jari Rasulullah. Kemudian terjadilah peristiwa kemudian mengisytiharkan supaya bulan turun kepadanya. Tiba-tiba suasana menjadi tegang kerana terdengar suara gemuruh ingin menunjukkan waktu hujan. Kemudian ada sekelompok awan yang turut mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasul. Maka Rasul pun membelah 2 dengan kedua jarinya dan masukkan ke lengan kanan dan kiri. Setelah itu Rasul mengeluarkan potongan bulan itu dan kembali menyatukannya. Mereka yang menyaksikan merasa terkejut dan takjub akan kejadian tersebut. Bersamaan dengan itu, bulan tiba-tiba mengeluarkan suara yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka yang melihat hal tersebut terpinga-pinga dan hatinya tergoncang sebab terjadi di depan mata mereka. Langsung bukan dan mimpi terjadi kejadian tersebut. Sebuah mukjizat yang disaksikan oleh Habib bin Malik. Sang raja juga mengatakan hal tersebut tidak mungkin terjadi pada manusia biasa. Walaupun begitu, raja tersebut masih tidak percaya. Ia kemudian berkata, aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu. Lantas, belum habis berbicara, Rasulullah pun menjawab, engkau mempunyai seorang puteri yang cacat bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang puteri yang sempurna, yang cantik, yang indah. Lalu sang raja
terkejut kerana tidak ada satu pun yang tahu tentang hal tersebut kecuali keluarga mereka yang terdekat. Dengan cepat, ia berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman, jangan kembali kafir, kerana tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan hamba-Nya." Melihat hal tersebut, Abu Jahal pun menjadi marah, bengis. Dengan emosi, ia berkata kepada raja, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir hanya kerana menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun, Raja Habib tidak mempedulikannya. Ia segera berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, puterinya yang sudah sembuh itu sambutnya sambil mengucapkan 2 kalimah syahadat. Lalu sang raja terkejut dan bertanya, "Wahai puteriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" Sang puteri pun berjawab, "Aku bermimpi ditetangi seorang lelaki tampan yang memberitahu ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu sahaja aku mahu. Kemudian aku mengucapkan 2 kalimah syahadah tersebut," jawab sang puteri. Itulah sedikit tentang kisah mukjizat Nabi terbelahnya bulan. Jadi pengajaran di sini Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengabulkan permintaan para kekasih yang dekat dengannya, yang selalu berdakwah dengan penuh kasih sayang. Itu sahaja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Amal Azhar binti Ahmad, nombor matrik 068036. Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia dan contoh yang paling sempurna bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW juga memiliki mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan kenabiannya. Mukjizat adalah perkara di luar tabiat manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi. Seorang nabi bukan sahaja mempunyai satu mukjizat, seperti Nabi Muhammad yang mempunyai beberapa keajaiban. Antaranya ialah sumber air dari celah-celah jarinya. Perkara ini juga telah disaksikan oleh rakannya Anas radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu asar. Baginda berada di dekat pasar Madinah. Telah tiba dan orang-orang sedang mencari air wuduk, namun mereka belum mendapatkannya. Lantas dibawakan air wuduk kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW meletakkan tangannya ke dalam benjana tersebut. Beliau pun memerintah orang-orang untuk berwuduk darinya. Anas berkata, aku melihat air mengalir dari bawah jari-jari beliau, sehingga mereka berwuduk sampai orang yang terakhir. Anas ditanya, berapa jumlah mereka ketika itu? Anas menjawab, kurang lebih 300 orang. Dalam kitab Sahih Muslim ada beberapa riwayat yang menceritakan Nabi Muhammad SAW dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Kemudian air tersebut digunakan kaum muslimin yang kesulitan mendapatkan air untuk berwuduk. Dalam hal ini, Imam Muslim telah menukilkan penjelasan ulama sebagaimana yang dinukilkan dalam mentafsirkan kepada 2 pengertian. Maksud pertama ialah air itu sebenarnya keluar dari celah-celah jari Nabi. Manakala makna yang kedua ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memperbanyakkan air dari zat air itu sendiri, maka ia menjadi seolah-olah keluar dari jari-jarinya, bukan dari zat jari-jarinya. Ni'mat mukjizat Nabi Muhammad SAW yang boleh mengalirkan air dari celah-celah jarinya. Berbeza dengan Nabi Musa AS yang juga dikurniakan mukjizat mengeluarkan air yang tidak melalui jarinya secara langsung, tetapi melalui sebatang kayu yang dihentakkan pada batu sehingga keluar 12 mata air dari batu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Suryani binti Tengku Syarbini, nombor matriks 068460. Mukjizat yang seterusnya, berdoa meminta turunnya hujan. Saat Rasulullah SAW sedang khutbah Jumaat, datang seseorang meminta kepada Rasulullah untuk berdoa turunnya hujan. Hal ini kerana berlakunya kekeringan pada zaman itu.
Rasulullah SAW berdoa dan hujan turun dengan segera dalam keadaan deras sehinggalah berlaku pada hari Jumaat yang berikutnya. Namun, datanglah seorang kepada Rasulullah SAW berdoa agar hujan diberhentikan. Hal ini kerana hujan yang turun yang sangat deras telah mengakibatkan berlakunya kerosakan di rumah-rumah kawasan tersebut. Lalu lagi sekali Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar hujan itu dibawa di sekeliling kota Madinah. Awan-awan pun bergerak dengan segera dan mengelilingi kota Madinah. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya, kelebihan mukjizat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kekasihnya adalah untuk menguatkan keimanan, menambahkan ketaatan, merasai pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghargai baginda. Mukjizat-mukjizat pasti akan ada kelebihannya dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam. Nabi-nabi ini semua adalah mukjizat, kelebihan, bukti-bukti tersendiri dan bukti-bukti itu dapat dirasai oleh kaum mereka sendiri. Namun, beruntungnya kita, umat Nabi Muhammad SAW kerana dapat membaca dan menghayati Al-Quran iaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Al-Quran ialah mukjizat yang abadi dan kekal hingga hari kiamat. Al-Quran adalah kitab yang menjadi rujukan umat manusia agar hidup kita diberkati Allah. Isi kandungan yang terdapat dalam Al-Quran jelas menunjukkan kebenaran Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita wajib mempercayai Al-Quran yang merupakan rukun iman kita. Mukjizat Al-Quran tidak mempunyai pekhususan zaman tertentu. Sebagaimana juga cabarannya terhadap manusia tidak mempunyai masa yang tertentu.